kapas. Tiga gunung kapas. Saya ada di sini. Ini kalau untuk penyakit penyakit ni kita letak klorok. Sebab dalam klorok ni ada satu bahan iaitu sodium hypochlorite. Sodium hypochlorite tu kita guna untuk jirus jenazah yang HIV ataupun AIDS. Sebab kuman HIV dan AIDS ni dia ada 7 jam. Dia boleh hidup. Tuan badan mati dah, tapi dia ada 7 jam. Sebab tu kalau kita nak uruskan jenazah HIV dan AIDS ni, kita kena fit. Seluruh jenazah kena fit. Tak boleh ada luka, tak boleh demam, tak boleh sesemua, tak boleh dalam badan tak sihat. Mesti fit. Tapi kalau ada luka, langsung tak boleh buat. Walaupun kita pakai keselamatan. Biasa urus jenazah, biasa kita pakai satu lapis, satu tangan. Untuk jenazah HIV, paling kurang 2 lapis dan paling elok 3 lapis, tuan-tuan. Okey, jadi kita nak potong kain dulu. Kita tarik. Kain berapa meter, Ustaz? Kita tak tepi. Kain berapa meter? Okey, untuk jenazah lelaki yang ni saya bawa 10 meter. 10 meter kita akan dapat lebih kurang 4 line. Kita dapat 4 line. 10 meter. Ini lebar dia, kain ni lebar lebih kurang sedepa ataupun 60. Bidang 60. Lerang 60. Bidang 60, lerang 60. Benda yang sama lah, tuan-tuan. Jadi ada yang bidang 45 atau lerang 45. Lerang 45 kalau badan saya macam kita bungkus nasi lemak. Jadi sempit sedikit. Jadi kita ambil lerang besar first. Lerang 60. Okey, ni panjangnya 10 meter, tuan-tuan. 10 meter ni. Okey. Suruh jenazah baring. Yang pertama kita nak ukur tinggi jenazah dan lebihkan bahagian kepala sedikit, lebih kurang 12 inci. Lebih tak apa. Lebih sikit tak apa, jangan kurang. Potong. Okey, ni untuk kain kafan. Okey, siapkan terus tali pengikat jenazah lebih kurang sedepa. Nak 4 utas. Potong. Ukur je tali tu terus. Kita nak 4 utas lebih kurang, tuan-tuan. 4 utas tu nanti kita akan ambil salah satu dia potong lagi bagi pendek. Yang panjang tu untuk badan, lengan, pinggang ataupun punggung dan juga lutut. 3, 4. 4. Lagi satu. Okey. Potong yang tu, potong satu lagi. Untuk kaki kepala. Untuk kaki kepala yang tu tak tepi, tak tepi. Potong dua, ambil yang ni. Ambil yang ni je. Yang tu tak pakai dah tu. Tak pakai. Jangan tertukarlah. Lipat dua, potong. Tu dia. Kita dapat tali ni berapa, tuan-tuan? 5 lah. 3 panjang, 2 pendek. 3 panjang, 2 pendek tali dia. Tali ni sebagai tali pengikat kain kafan dengan ikat jenazah. Simpan tepi bang. Simpan tepi. Mana tali pengikat tadi tu mana? Tali ukur tadi mana? Ni tali ukur. Ukur dulu. Ukur kain kafan dulu. Dia kena bergerak patah sedikit. Ni. Ambil ujung dia, ambil tali tu. Tu dia. Dan kalau kain jarang tak apa? Ya? Kain jarang. Kain jarang pun tak apa. Potong ikut dia punya tu tali dia. Dia jarang pun tak apa sebab nanti dia akan lapis-lapiskan. Masalah. Tapi biasanya kain kapan memang gini standard. Standard begini kain kapan. Cuma saiz dia. Satu bidang 45, satu lerang 45, satu lerang 60. Tapi biasanya kalau kita sebut kain kafan, dia akan bagi lerang 60. Biasanya. Cuma pengalaman saya di Sabah, dia pun guna kain lerang 45. Lerang 45 kalau saya lah, tuan-tuan. Kalau abang bukan okey-okey lagi. Kalau badan saya, tuan-tuan, macam buka nasi lemak tangan tu kat luar. Baik-baik, jangan terlampau gelojoh juga, tuan-tuan. Gelojoh nanti dia akan ke tepi. Dia tak ikut line dia. Dia akan ke tepi nanti. Kena tarik hati-hati juga. Biasa kita tarik ya, tuan-tuan. Cuma kalau di hospital, saya tak tarik. Saya terus guna gunting. Bila guna gunting ni, kita takkan dapat tali-tali yang banyak, tak ada. Kita lipat, seorang tukang tolak gunting. Macam gunting tukang jahit lah, tuan-tuan. Itu lebih cantik lah, kain kapal kita nampak lebih kemas. Tapi secara asas dia inilah. Yang jas lah. Yang bawah letak tengah. Yang atas tu kena tarik atas sikit. Kena letak tindan lah. Letak tindan. Okey. Kena tunggu kain ni. Ini saya tunjuk yang basic, yang asas dia, tuan-tuan. Yang asas berkenaan dengan perusahaan jenazah. Kalau tuan-tuan suka nak pakai warna pink, pakai lah. Suka nak pakai warna orange, pakai lah. Tapi jangan tanya mayat, tuan-tuan. Mayat duduk lah, mayat diam. Okey, kita nak buat baju. Okey, nak buat baju, tuan-tuan. Tuan-tuan, nak lipat dia jangan sama rata. Jangan sama rata. Yang depan, bahagian depan ni kena dia macam ni lah. Kena tinggikan sedikit, kena pendekkan sedikit bahagian hadapan dia. Okey, yang ini, tuan-tuan. Sekejap. Jadi dia duduk bahagian hadapan, yang pendek tu bahagian hadapan. Cara dia, tuan-tuan, ukuran dia guna jari. Paling mudah, guna jari.
nak potong tuan-tuan, potong dua sini tapi guna jari. Ni ukuran dia. 3 inci sini 3 inci buat bulat tuan-tuan. Paling mudah yang tu tuan-tuan. Okey. Boleh lah kita agak-agak. 3 inci, Agak-agak. 3 inci lebih kurang. Boleh? Boleh. Okey. Kemudian ambil lapisan paling depan. Yang paling depan ni, yang hadapan selai saja. Buat dia punya leher dia. Tuan-tuan lah. Potong ke bawah. Baik, tak apa lama. Bawah lagi. Lebih kurang panjang mungkin. Okey. Boleh. Okey, sekejap tuan, saya pinjam gunting. Okey, terus buat dia punya tali tu tuan. Tali pengikat dia. Okey, ni tali dia tuan, sebagai tali pengikat. Jangan putus tuan, jangan putus. Sebagai tali pengikat. Ada setengah orang tuan, dia suka nak ikut bentuk badan. Macam ni tuan, kadang-kadang dia potong lagi ni. Dia potong sini. Cuma kalau ini, cuba abang ni pakaikan. Okay. Cuba pakai. Saya tunjuk contoh. Jadi kita ejah dah dia masa letak ni kita ejah ni bentuk dia. Ini pakaian yang paling mudah untuk kita buat tuan. Okey. Yang ini tali ni tadi guna dia terus ikat ni. Ikat. Tali kita buat ni terus ikat kan sebagai terus ikat. Tu saya kata tadi ada setengah orang dia suka ikut ni. Badan. Sama juga tuan kaedah buat dia. Cuma bila buat ni pastikan ada tali satu sini, ada tali sini, ada tali. Ada tali. Tapi leceh sikit yang kerja dia. Ini paling mudah. Ini paling mudah nak buat. Jadi saya tunjukkan macam mana nak letak. Dulu. Tali 5 tadi betang turun. Jangan tertukar. Jangan tertukar tali ya. Yang pendek ujung kepala satu, ujung kaki satu. Okey, ambil kain sana. Bentangkan dia elok. Bukan jubah ya, bukan pakaian dia, bukan baju dia. Baju dia nanti kita buat. Baju atas sekali. Ambil lagi, bentangkan yang lain. Tak apa, dia lebih tak apa. Nanti kita ejah tak apa. Mesti siapkan pakaian dia dulu. Buat macam orang perempuan lah. Kita orang lelaki bangun pagi nak pergi kerja, kita mandi terus. Lepas mandi pun kita cari tanya, "Yang baju abang mana yang?" Oh, kita cari tu orang lelaki. Tapi orang perempuan dia akan iron dulu, dia akan gosok, dia gantung. Daripada malam dia dah siap dah. Pagi esok dia bangun, dia terus ambil. Buat macam orang perempuan lah. Sediakan pakaian dulu, baru mandi. Sama juga untuk jenazah. Siapkan pakaian, baru mandi. Okey, baju dia. Macam mana nak letak dia punya leher dia, tuan-tuan? Begini, cara ukuran dia. Di sini bulatan dia. Mesti duduk di situ. Atas lagi tak? Betul. Bukan terbalik, betul. Sebab nanti kita akan angkat kain dia. Okey. Samakan tepinya tu, tuan. Lebih kurang situlah kepalanya. Lebih kurang di situ. Okey, buka dulu dia punya tu yang atas. 3 gulung tuan-tuan . Nak buat kurang lagi pun boleh kalau badan kecil. Dekat 2 gulung pun lepas dah tuan-tuan. Bergantung kepada cara kita letak. Hari ini saya tunjuk kaedah kapas ni diletak secara melintang. Sebab saya akan tutup seluruh badan dengan kapas. Ada setengah tempat dia tutup sendi-sendinya saja. Jadi saya galakkan tutup habis semua tuan-tuan. Tak perlu nak sayang kapas lah. Kadang-kadang kapas dua lapis. Ini dua ni tuan-tuan, 2 lapis. Nanti saya potong dulu sekejap. Okey. Entah ni dia tak tepi tu kan. Dia kadang-kadang sampai 3 lapis pada kapas ni tuan-tuan. Kita lah pati elok tuan. Ni kita boleh ejah tuan, boleh besarkan. Ada lagi tak? Ada lah. Buat lipat sikit-sikit, nanti kita boleh guna. Penting dulu.
sambungkan dengan ni. Letakkan macam atas. Letakkan macam atas. Buat sama panjang juga, nak panjang sikit tak apa. Lebih sikit tak apa tuan-tuan, jangan terlalu pendek nanti tak sampai. Ha? Jadi sampai terbalikkan dulu. Terbalikkan dulu. Kena ada kerjasama. Kena tengok orang sana, jangan bersilang lah. Orang sana pusing kanan, kita pusing kiri. Bersilang. Tu buka elok. Bawah dia. Bawah dia. Itu tarik rapatkan. Letak di bahagian dia punya ni, bahagian kepala dia, supaya nanti ini kena letak bawah kain jubah ataupun baju. Letak bawah jubah atau baju lah. Ini buat standby lah. Kadang-kadang kita pakai, kadang tak boleh kita buat standby saja tuan-tuan. Tak buat syarat je lah. Tapi mandi betul ni. Boleh pergi salin dia mana? Okey, tabuh habis. Saya dapat benda yang Asal orang lelaki okey kot. Itu apa tu Ustaz? Ini kapur barus. Baru. Sana sebut cendana. Cuma tuan-tuan kadang-kadang ada orang nak ambil jalan mudah, dia guna sebut kunyit. Pun ada juga tuan-tuan. Dia bau dia kunyit, dia bau sebut cendana dan kunyit ni lain bau dia. Tak nak buat pun tak apa ni hati. Tak nak buat pun tak apa. Kalau tidak ada 3 helai kain, ada kapas atas. Tu saja tuan-tuan. Ustaz, kalau untuk baby ada juga. Baby pun nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Orang tua sama juga, nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Dia aksesori tambahan. Ini kita panggil aksesori tambahan. Tapi bila mana kita tambah ini tuan-tuan, tambah jubah, kain ini akan jadi 4. Nak tambah lagi 1 tuan-tuan, bagi cukup lengkap. Biasa kita buat seban. Buat seban. Ini kain lebih tadi kan? Itu kain lain. Kain lebih tadi tak? Pegang sekejap. Buat seban tuan-tuan, lipat je ni. Lipat. Ini tu. Oh, lipat lagi dah. Lipat je kita lipat seban lah. Mana tadi sini. Okey. Angkat ni tadi. Standby je sini. Standby je. Nanti kita letak bawah kapas dia. Cukup dapat 5. Tapi kalau ada dapat tangan. Lepas tangan ni orang kan. Tentu lah. Terlepas. Orang, kalau orang yang pandai dalam seorang atau 2 orang. Jangan mandi ramai-ramai. Kalau dalam bidang penyakit berjangkit, kita hanya 4 orang saja. 4 orang. Dan dipantau. Penyakit berjangkit ni, kalau secara detail saya akan terang di TV lah. Tuan-tuan boleh tengok. Cuma ni saya ringkas. Dia kena ada pemantauan. Wajib berdaftar. Wajib daftar ni kena report dengan pejabat kesihatan daerah. Kena telefon. Bila meninggal di rumah, kalau meninggal di hospital tak ada masalah. Dia orang dah pantau. Tapi kalau meninggal di rumah, kena beritahu. Sebab dia tertakluk di bawah Akta Kawalan Penyakit Berjangkit. Jadi kalau orang tengok tahu dah. Sebab apa ketua tuan-tuan? Kenapa lantik ketua? Sebab ketua ni akan main bahagian aurat. Orang lain tak usik bahagian aurat. Hanya ketua saja yang main bahagian aurat. Jadi orang yang mandikan jenazah, dia kena amanah. Jadi tuan-tuan contoh dah serah pada dia ketua. Tiba-tiba tuan-tuan dengar 3-4 hari kat kedai makan ada orang sembang. Weh, dia punya tu lah, tak tahu nak cakap lah, semak lah. Contoh. Tuan-tuan tahu tak siapa sebarkan? Ketua ya. Sebab dia yang tahu. Orang lain tak tahu. Kena amanah. Kena amanah. Sebab tu ketua dia wajib pakai ni. Sebab tak boleh kita sentuh tanpa berlapis. Walaupun lelaki dengan lelaki. Belajar betul-betul tuan-tuan. Sebab mandi jenazah bukan susah. Senang ya tuan-tuan. Rata air seluruh badan. Cuma kalau cara Nabi kata yang mandi satu lekap sekali mandi tu bagaimana? Saya cerita dulu. Basuh muka. Ni belum mula tuan-tuan, belum mula. Basuh muka yang dikatakan sempurna sekali mandi. Basuh muka sebelah kanan. Habis sampai bawah. Sebelah kiri. Habis sampai bawah. Nyering kanan, nyering kiri. Kelentang semula, habis sekali mandi. Itu maksud dia sekali mandi. Biasa ulang sampai 3.
Tapi kalau tuan-tuan yakin, ketua kena yakin lah. Ketua yakin pastikan air rata seluruh badan. Okey, sekarang kita nak basahkan sedikit. Kelakar 3-4 hari ni kan ada masalah air. So, masjid mana nak mandi ada air kan. Wujud ada dah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, Allah nak atok kan. Okey. Ni jangan biar bergulung. Mesti buka. Tuan-tuan, ni hidup lagi. Kita pakai kain begini. Kalau tak hidup, kita tutup atas saja. Ni lah. Tutup dia ni lah. Aurat dia ni. Okey. Basahkan habis. Basahkan bagi dia rasa air. Bagi main air. Okey, tuan-tuan. Kalau jenazah betul, atas saja. Bawah ni jangan duk buh, tuan-tuan. Sebab nanti kita nak buang najis dia, tuan-tuan. Melekat pada kain. Batik lepas lah. Batik lepas boleh, melekat pun boleh. Angkat. Jangan begitu. Okey, jenazah betul angkat, tuan-tuan. Oh, angkat lah. Jenazah betul jangan angkat. Jenazah tak betul ni angkat sini. Nanti lemah. Jenazah tak betul ni angkat. Sedawa lah. Okey, mandi jenazah, tuan-tuan. Mandi sempurna sesempurna yang mungkin. Sebab ini adalah mandi yang terakhir untuk dia. Mandi yang terakhir untuk dia. Ni kita nak tengok ada tak yang apa nama? Benda-benda yang boleh menghalang air. Kena kulit ni bawah ketiak pun semua kena check. Jurus air tuan. Jurus check. Ya? Kalau ada cuba hilangkan. Kecuali kalau ada benda yang susah nak hilang. Contoh Contoh macam cat dia kalau basi kalau ada tak sah kan. okey. Kalau cat. Bagus dia tanya sebenarnya. Bagus. Sebab ada kes tuan-tuan. Ni sampai buat, saya terang. Sampai buat dengan berhenti. Abang berhenti hang nanya kita. Okey. Bawah celah ketiak semua. Cek. Ini kita nak bersihkan. Okey, contohlah kata dah selesai ni. Dah selesai, kata dah selesai dah, kita nikahkan. Tak ada benda hak di atas. Di atas tak ada cat. Kita pusing. Ni tahan. Okey, pusing. Okey. Imam raba kawasan-kawasan dia ni. Raba. Okey, tuan sambil tengok, sambil pegang je lah, sambil tengok. Air dia bawah. Raba. Kita boleh rasa. Cuma kalau imam nanti dia akan tengok sebelah sana nanti. Sini raba dulu. Kalau jenazah ada tattoo. Okey, sekejap. Tattoo pemakaian dia yang haram. Tattoo pemakaian haram tu kena serah balik pada Allah, tak perlu buang. Biar lagu tu saja. Cuma kalau cat. Kalau cat tu kalau sikit, kalau kita boleh tanggalkan boleh buanglah. Tapi kalau tak boleh buang juga, jangan duk kisah nak pergi cari tina ke, cari minyak tanah ke, tak payah. Tak payah tuan-tuan. Habis mandi, habis wuduk, tayamum. Habis mandi, habis wuduk, tayamumkan jenazah. Nanti saya akan tunjuk. Sebab tu dalam set dia kena ada dalam debu tayamum. Kita akan sediakan debu tayamum. Ni pun saya dah bawa debu tayamum, tuan-tuan. Tahan. Okey, dia jalan. Imam, okey, waktu ni imam dia kena tengok sedikit bahagian sini. Tapi ni jangan tengoklah. Seluk je. Ni seluk je lah. Dia nak, sebab tadi kan kita lapik belah atas saja kan. Jadi boleh tengok, dia akan selok sedikit, imam akan tengok. Ketua akan tengok apa yang berlaku di sini, tuan-tuan. Ada tak benda boleh halang air? Tuan. Kalau tak ada, alhamdulillah. Kalau ada, cuba tanggal setakat yang boleh, tuan. Okey. Tak boleh. Okey. Bila dah siap yang ni, baru kita nak buang najis. Saya akan buang di awal-awal. Di akhir nanti kita boleh tengok sama ada keluar, okey, tak keluar pun tak apa. Basuh najis sekarang, dia akan bau. Bau dia tu akan melekat pada tangan, tuan-tuan. Sebab tu kita pakai sarung tangan. Sarung tangan getah tu jangan buka. Nanti baru kita buka. Okey. Bila dah macam ni, nak buang najis jenazah ada dua kaedah. Yang pertama kita boleh ngeringkan. Ni kaki ni lipat tak macam ni. Supaya tak terjatuh, tak tergolek. Kaki dia. Kita lipatkan. Yang ni kita tahan lah. Sebelah sini kita tahan. Tapi kaedah ni dia susah sikit. Paling mudah, tegakkan balik. Kangkangkan kaki. Kangkangkan. Sebolehnya mungkin. Okey. Dudukkan lebih kurang 45 darjah. Okey. Angkat. Kalau dah problem bangun. Okey, dah. Macam tu je. Okey, dia kena tahan dia dari sini. Itu cara tahan dia gitu. Cara tahan dia ni. Cara tahan dia. Kita sakit sedikit. Imam tak perlu tahan. Imam kerja dia ataupun ketua kerja dia untuk basuh najis. Okey, waktu ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada pewangi waktu ni lah tuan-tuan nak pasang kemian. Boleh? Kemian boleh, tak ada masalah. Cuma kalau boleh, elaklah. Sebab kemian lebih sinonim dengan perubatan. Wangi-wangian ni supaya apa tuan-tuan? Supaya tak timbul fitnah. Tuan-tuan taklah duit busuknya. Jangan jodoh lah. Jadi kita pasang wangi-wangian. Pasanglah apa-apa yang wangi. Apa-apa yang wangi. Kemian pun boleh. Cuma kemian tu saya tak galakkan sebab dia sinonim dengan perubatan. Itu saja. Okey. Tuan-tuan bila dah begini tuan-tuan,
Okey. Tutup dia di bahagian sini tuan-tuan. Pastikan aurat dia sentiasa terjaga. Atas pusat, bawah, lutut jangan duk buka. Ni sebab kain atas bawah susah sedikit. Imam. Tangan. Air duduk dalam ni. Yang apa betul tak? Okey. Apa betul tu hati naya lah, melawan lah. Ni tangan kanan. Ni sikit. Saya letak sabun ni bukan apa tuan-tuan. Okey, ni saya buka tuan-tuan. Saya buka. Kalau jenazah betul jangan buka tuan-tuan. Ni saya buka tunjuk. Okey. Nak tekan di mana? Sini. Daripada sini. Daripada perut. Air tu letak di bawah lagi tak? Letak bawah. Okey. Sabun tu bagi dia ni. Tekan sabun supaya licin. Tuan-tuan, jenazah dia tak ada boleh kemut lagi. Bila tuan-tuan tekan saja dia akan keluar. Banyak main sebelah kiri sebab kantung makanan kita sebelah kiri. Sebelah kiri tolak bawah. Tolak. Tekan kuat sikit betul berak kan ni. Tekan. Sekarang kalau tekan kuat pun tak keluar sebab dia kemut. Tekan. Tekan tolak. Kan. Tarik duduk sini. Duduk sini. Ini minta maaf lah kita buka sikit auratnya. Sebab ni saya nak tunjuk. Saya nak tunjuk. Tuan-tuan. Sedawa raya tuan-tuan. Tangan kita ada warna tak? Keluarkan sarung tangan. Tengok ada warna. Kalau warna dia banyak, warna najis dia banyak. Kita pun tahu kadang-kadang nampak berketul-ketul jatuh. Sebab tu saya kata bila mandi jenazah, time ni yang paling nak uji kita. Tukang mandi. Bau dia tu macam-macam bau ada. Walaupun dia makan malam tadi, Bandung makan sedap pun. Makan chicken chop pun semua. Dia keluar dia tak bau sama juga tuan-tuan. Dia tak ada bau wangi. Bau dia tu hak menguji kita. Jangan muntah tuan-tuan. Jangan muntah. Kalau tuan-tuan rasa tak tahan sangat, sekejap ya. Sekejap ya saya ambil barang. Saya ambil barang. Keluar lari ya, pergi tandas buat lah muntah. Jangan muntah ke depan sini. Kurang ajak nama dia. Kurang ajak nama dia. Kurang ajar. Orang lagu tu kurang ajar kan. Okey, jadi bila dah bersih tuan-tuan, pastikan ulang sekali, 2 kali, 3 kali. Paling tidak 3 kali. Tapi kalau dah banyak sangat, tuan-tuan buat ada kaedah yang lain. Contoh najis dia terlampau banyak. Allah nak uji. Allah nak uji siapa? Kita. Allah uji kita. Bukan Allah uji jenazah. Allah uji tukang mandi tuan-tuan. Allah uji tukang mandi. Macam mana nak buat? Jangan gelabah. Tuan-tuan turunkan. Turun. Ini kalau jenazah ni najis dia banyak sangat. Tak tahu pasal apa banyak sangat ni najis dia. Dia makan apa pun tak tahu tuan-tuan. Okey. Miringkan. Dan miringkan. Okey, kaki ni macam biasa. Sendai. Tuan-tuan. Di sini imam kena tengok. Dia kena buh di sini. Buh sedikit sabun. Ini kaedah terakhir. Kalau jenazah dia tu keluarkan najis yang terlampau banyak. Kaedah terakhir. Yang ini tutup dulu air dia. Tuan-tuan. Tutup. Sumbat. Tutup dulu. Jangan ni. Yang ini tak apalah. Tutup. Tutup. Tutup sana. Letak. Letak sikit di lubang dubur dia. Ini kaedah terakhir. Pilihan terakhir. Okey. Buka ni tahan. Sana buka. Bila masa kita rasa dah agak nampak perut dia kembung, tarik. Dia akan keluar. Dia akan tolak habis. Itu kaedah. Pilihan terakhir. Kalau terlampau banyak. Tapi saya tak pernah buat pun. Saya tak pernah buat. Sebab tak pernah jadi. Tak pernah jadi. Tapi itulah kaedah dia. Okey, bila kita dah siap meruang, dah siap semua, badan dia dah bersih. Dah bersih, waktu ini kita akan wudukkan. Kali pertama. Saya akan wuduk 2 kali, tuan-tuan. Kita dapat bagi dia wuduk pun akhir dah, tuan-tuan. Kita wuduk 2 kali. Kan sunat sebelum mandi hadas besar kita, wuduk. Sama ni kita wuduk. Okey, wuduk dia, tuan-tuan. Ni buka. Ni setiap kali guna, buang. Jangan duk simpan buat kenangan. Buang. Sahaja aku wudukkan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Kalau kita mandi tu ayah kita, sahaja aku wudukkan jenazah ayah kerana Allah Ta'ala. Jenazah ayah aku, jenazah mak aku, boleh, tak ada masalah tuan-tuan. Okey, wudukkan. Kena bergeraklah, bergerak. Naik atas sikit, naik atas sikit, naik atas sikit. Okey. Angkat sikit muka abang. Abang tahan ke wuduk. Kau jurus kepala boleh terus dah. Boleh. Boleh jurus ke pipe. Okey, larikan sekejap. Larikan sekejap, ratakan dulu. Kita nak 3 kali kan? Okey, larikan. Okey, kali kedua. Ratakan, pastikan rata. Kita kena yakin lah. Hak wuduk, hak orang buat jadi mesti kena yakin air rata. Okey, 2, 3 dah. 3. Okey, tangan. Kanan. Letak kepala. Ni pinjam pinjam. Orang ni tolong tak ni? Tolong pegang. Tapi hak angkat ni, angkat. Angkat tangan atas. Sangkut. Tak apa, boleh tu boleh. Sekat ni boleh. Okey. Okey. Ni ikut je. Air ni ikut. Daripada sini tu celah-celah jari. Ikut. 3 kali. Kalau ada kuku panjang lagu mana tuan-tuan? Jangan potong. Jangan. Bersihkan saja. Kalau ada kotoran bawah, ambil cuci gigi. Bersih.
Kalau ada kotoran jangan potong. Sebab kalau potong tuan-tuan kena simpan. Sebab dia termasuk dalam anggota badan. Tuan-tuan kena boleh potong tapi tuan-tuan kena simpan jadi renyah. Kerja jadi banyak. Tuan-tuan kena simpan sekali dalam kain kafan. Nah itu kerja dia. Jadi renyah. Jadi jangan potong. Guna air mutlak. Tuan-tuan. Suci lagi menyucikan. Jangan letak di bawah. Letak tinggi sikit jauh. Ambil boleh. Supaya tak mercik masuk balik tuan-tuan. Itu. Okey, selesai. Buat wuduk. Ajak kemandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Ratakan air seluruh badan. Ini ketua dia kena yakin bahawa air rata seluruh badan. Sambil rata sambil sabun tuan-tuan. Boleh. Sambil rata dia tuan-tuan boleh sambil sabun. Rata-ratakan air sambil sabun. Pastikan rata. Niat seorang. Niat ketua. Sebab tu kita perlu lantik ketua. Bila kita dilantik ketua, kita kena tahu semua niat terletak kepada kita. Jangan kita lupa lah. Okey, ni sambil sabun, ni sambil sabun. Sabun dia tuan-tuan. Lambat Basuh pada sabun. Okey, nak sabun dia tuan-tuan. Ni. Ni cara dia. Oh, ada buih. Nah, ni. Celah-celah jari nampak? Celah ketiak. Macam sebab. Okey, tu celah ketiak. Okey, Imam bahagian ni, bahagian kemaluan. Dia jangan selok, seluk. Seluk dalam, basuh bahagian kemaluan. Itu kerja orang pakai sarung tangan ni, celah ketiak ni. Semua ni. Sambilkan rata air. Rata air sampai di kaki, sampai kaki. Dia tu kena jalan. Bang, dia punya pipe kena jalan sampai bawah. Kena jalan. Okey, ini kita buat sistem cara atas kita panggil apa, tempat mandi lah. Kalau di rumah kadang-kadang tak ada tempat mandi, kita buat sistem ribaan. Duduk secara berlunjur 3 hingga 4 orang. Kemudian jenazah diletakkan atas peha. Dan tukang mandi akan mandikan dan dibantu oleh anak-anak mengosok. Gosok semua. Ini rata lagi. Bagi rata tuan-tuan, bagi rata. Biasa Ustaz Petika betul dapat jenazah real ataupun patung ke? Biasa kita guna orang. Saya jarang guna patung. Kecuali dalam TV esok lah, dia pun minta patung, dia pun request patung. Okey, kemudian ngiring dia. Ngiring kanan dulu. Gitu. Saya cakap Senang jenazah ni. Tak angkat dia ngiring sendiri. Apa amalan ni? Atas. Okey, ni rata. Rata ni rabah sikit lah. Imam kena rabah lah ni dalam ni. Ni dia rabah ni. Dia rabah sampai kaki sana. Habis rata. Mana bagi rata air. Okey, rata tak? Yakin rata. Okey, letak pelan-pelan. Kalih belah sana pula. Okey. Belah ni lagi lah Imam dia kena ratakan sebab dia nampak belah ni. Dia rasalah belah sini ni. Basuh elok tuan-tuan. Basuh elok belah sini. Ni sampai kaki. Sampai kaki. Okey. Yakin tak yakin rata? Yakin. Kalau yakin sepenuhnya sekali pun dah cukup. Tapi kalau tak yakin, ulang lagi sekali, tak payah sabun tak apa. Tak payah sabun tak apa. Sabun kita dah sabun habis dah tadi. Tak payah sabun dah. Terus ulang. Dan lagi satu kalau kita nak tahu betul-betul dia bersih, bila kita guna sabun, saya tak galakkan sabun buku dah tuan-tuan. Sabun wangi buku saya tak galakkan lagi. Tuan-tuan pakailah apa-apa jenama pun. Janji dia tulis halam alif lam, halal guna. Hal alif lam gunalah tuan-tuan. Saya tak galak guna sabun buku lagi. Sebab apa? Sebab nanti sabun tu orang salah guna. Biasa dia pun akan potong, betul tak? Sabun tu dia pun akan potong 2 ke potong 4 ke tuan-tuan. Dan sabun tu dia boleh jadi salah satu bahan sihir. Sabun mandi jenazah, air lebihan mandi jenazah sama juga. Sebab tu kadang-kadang ada orang berminat. Mungkin dia kata nak buat ubat, cari benda lain lah buat ubat tuan-tuan. Jangan lebih-lebih mandi mayat, tak payahlah. Sabun lebihan mandi jenazah tu dia akan jadi macam mayat tuan-tuan kalau kena. Sebab tu saya tak galakkan pakai sabun tu. Ini tuan-tuan, saya pakai seorang. Paling-paling tidak besar ni 10 orang. 10 orang boleh pakai tuan-tuan. Besar ni tuan-tuan. Jadi kita akan bekalkan dalam tu lebih kurang dalam 60 ml. Tak sampai 100 ml lah. 60 ml dalam satu set tu. Guna je sebotol tu habiskan tuan-tuan untuk satu jenazah. Kalau di masjid beli yang besar tuan-tuan, beli 1 liter punya tu. Saya tak tahulah di sini macam mana tuan-tuan. Kalau saya dulu tuan-tuan, saya guna yang tu. Lebih mudah. Okey? Kan dia dah basah kan Bahagian aurat bagi orang perempuan. Itu saja.
Kalau kita mandi muka kita lah. Waktu lap pun sama, kita tolong basuh muka kita, boleh wuduk kan? Tak rasa tak? Wuduk. Kita wuduk ke mak kita. Kalau kita kata benda lain, perempuan ramai sangat. Maknanya bukan adik-beradik kita saja, tukang mandi semua ada di situ. Kita nak celah, dia tak selesa pula. Saya nak wudukkan mak saya. Saya nak wudukkan. Nanti dia tu keluarlah tuan-tuan. Biasa tak kampung kita ni, terlalu ramai yang bantu tak? Terlalu ramai. Dia jangan terlampau ramai. Nanti akan dengar desu-desah di luar sana. Jenazah ni macam bau lah. Jenazah dia nampak tak cantik lah. Jangan terlampau ramai. Paling-paling tidak 4 orang atau 6 orang. 6 orang tu okey lah. 4 orang daripada keluarga, 2 orang yang mahir atau seorang saja yang mahir. Kalau tuan-tuan, kalau saya akan pelawar keluarga yang buat. Kalau saya Tunjuk aja. tunjukkan. Okey, bang, buat ni bang, buat ni. Jadi mandu. Biar keluarga yang buat, lambat sikit. Tapi tak apa, saya rasa puas tuan-tuan. Buat keluarga Hamadi. Depa mandi lagi teliti tuan-tuan ni. Depa cek habis dah satu-satu. Bila kata cek ni, depa cek habis ni tuan. Satu-satu. Lagi bagus. Mana air lagi rata seluruh badan. Tuan-tuan, boleh tak? Okey tak? Okey. Dah wuduk tadi sekali kan? Ya. Dah selesai mandi kan? Wuduk kali kedua. Dia dapat 2 kali wuduk tuan-tuan. Wuduk kali kedua ni tuan-tuan. Selepas wuduk kali kedua ni saya tak wuduk lah. Saya cuma cerita. Tuan-tuan buatlah nanti nak wuduk. Tuan-tuan nak wuduk boleh, tak nak wuduk pun tak apa. Paling tidak sekali wuduk. Tak kisahlah di awal boleh, di akhir boleh. Saya buat 2. Sebelum mandi, habis mandi. Saya akan wuduk. Ni wuduk terakhir dia ni. Wuduk akhir. Okey, wuduk. Bila habis wuduk, baru ambil air yang 9 tadi. Hak kita cerita, air kapur barui, air sebut cendana. Kadang-kadang 2 jenis. Dua-dua lah. Kenapa nama air 9 tuan-tuan? Dulu orang tua-tua dulu kenapa panggil air 9? Mereka ambil 3 jenis air. Air kapur barui, air mewah, kadang-kadang mereka ambil air sintok. Kadang-kadang mereka ambil air daun bidara. Kadang-kadang mereka ambil air daun sabun, kadang-kadang mereka ambil air mawar. Mana-mana air. Mereka ambil 3 jenis air. Satu jenis air dia ambil 3 gayung. 3 cebok. Seorang tahu kita 3 cebok, 3 gayung. 3 kali 3 jadi 9. Tuan-tuan jangan pegang air 9. Kalau buat 2 baldi, habiskan 2 baldi. Kalau buat 3 baldi, habiskan 3 baldi. Yang terakhir sekali guna dia air kapur barui. Last sekali air kapur barui. Tuan-tuan, jurui. Habis wuduk, ambil air sebut cendana. Jurui. Jurui dia tuan-tuan, ambil gayung. Saya tunjuk sekejap. Ambil gayung, ambil cebok. Basuh berak ah. Okey, ambil gayung. Dekat sikit bang. Okey, ambil gayung. Contohlah, saya contohkan. Tangan sebelah ni jerus dengan gayung. Habis sekali. Ambil kali 2 pula. Habis. Mana kita ada lapik tangan, Bo. Tak nak lapik pun tak apa tuan, jerus. Itu cara dia. Okey, ada soalan? Tak, satu lagi air kapur baru tu, bila kita dah bancuh-bancuh, dia lepas ke air 9 tu, ada dia punya sabun-sabun benda-benda yang ada. Okey, kapur baruh tu dia tak hancur. Dia tak hancur tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh ambil inisiatif lap. Waktu lap nanti lap lah. Waktu lap nanti buang dia sikit dekat badan tak apa. Yang penting bahagian muka. Bahagian muka tu orang akan tengok. Orang tengok, Allah comotnya jadi buat. Gitu. Jangan bagi nampak. Di muka ni kita bagi clear. Di muka. Hak badan tak apa sebab kita tutup. Orang tak nampak. Tuan-tuan. Memang akan melekat-lekat. Sebab kapur baruh dia tak hancur. Cuma yang saya buat tu dah agak serbuk sedikit. Nampak cantik lah. Kadang-kadang ada betul-betul bersoni pun tuan-tuan. Bersoni berketul-ketul. Kadang-kadang lemah ke, lemah tu. Okey. Ada soalan lagi? Kalau tak ada kita nak. Nah, satu lagi Pak. Ya. Ni saya nak tanya pasal ni perkara dalam mandi biasa. Okey. Bila masa yang kita kena tayamum. Okey, tayamum. Bila dah habis ni kan kita lap. Kita lap sedikit, keringkan sedikit dia. Dah kering, waktu kering tu baru kita tayamum. Semua jenazah kena tayamum. Tak semua. Kecuali yang ada Kalau jenazah yang ada cat, itu tak payah. Cat. Jenazah yang reput. Jenazah yang hangui. Mana yang tak boleh kena air? Yang tak boleh kena air. Yang lagi satu, bayi. Ataupun kanak-kanak yang belum berkhatan. Sama juga. Sebab kita tak akan nak leceh, nak buang. Tak akan buat. Kadang-kadang kalau belum bersunat kan ada najis di dalam bahagian kemaluan dia. Jadi kita hanya bersihkan macam biasa. Nanti last kita akan tayamumkan bagi kanak-kanak yang belum berkhatan ataupun orang tua yang belum berkhatan. Kalau macam tu Ustaz, berarti kanak-kanak yang belum berkata tu, kalau diikutkan wajib kita kena tayamum. Berapa boleh kena dia ada najis Lebih tu. baik. Wajib betul. Kalau saya masih akan buat. Lepas tu kalau kelas saya akan bagi tahu kenapa jenazah ni nak ditayamumkan. Kenapa?
Dan lagi satu, kalau meninggal lelaki, Melayu terakhir. Tak ada orang lelaki dah. Pupui. Tinggal dia seorang. Semua orang perempuan. Dan bukan mahram dia. Itu pun kena tayamum juga. Tak perlu mandi ya. Yang tu tak perlu mandi. Tapi kalau yang kena mandi, kanak-kanak kena mandi. Yang decat kena mandi. Kalau yang jenazah yang hancur, yang reput, tak perlu mandi. Sebab bila kita kena air tuan-tuan, ni kena air ni tanggai. Kulit dengan isi tanggai. Tinggal tulang. Dia tak perlu mandi lagi dah. Hanya terus tayamum saja. Tayamum bagaimana? Bila sebut tayamum, kenapa tuan-tuan? Bagaimana nak tayamumkan? Biasa kita tayamum tak ada air. Kita tayamum nak ambil air semayang. Ni nak mandi jenazah. Macam mana nak tayamum? Bila sebut tayamum tuan-tuan, tak ada anggota lain. Dua saja. Muka dengan kedua tangan. Tak ada benda lain. Jangan ada setengah tempat dia kata, Ustaz kena golek debu tanah. Tak payah. Bila tayamum, muka, tangan. Hal lain, tak payah. Itu. Sebab hal lain ni darurat. Dia tak boleh kena air. Kalau kena air, tanggai. Contoh. Dia hangus, mati terbakar. Sama juga kita buat kaedah dia. Hanya tayamum saja. Okey? Okey, jom. Ni kita nak lap. Nak lap dia bagaimana, tuan-tuan? Okey, contoh. Saya tunjuk contoh, tuan-tuan. Ni contoh. Pegang jap. Saya tunjuk contoh. Tuan-tuan, bila tuan-tuan baik kepala dia gunting ya. Okey. Nak buang kain dia ni, tuan-tuan. Jangan terus buka. Oh, ini yang bekas saya guna. Tak apa, saya lapik pun. Okey, mesti tutup begini dulu. Tutup begini baru tarik yang ni, tuan-tuan. Okey. Baru tarik ni. Jangan buka terus. Tutup dulu. Kemudian barulah kalau nak lap pun kan kain ni boleh lap ni. Lap dia gini, tuan-tuan. Bukan lap gini. Itu lap badan kita. Dia tekak-tekak je. Yang sakit. Tekak-tekak saja ni gini. Kalau ada kain tuala betul lagi bagus. Kain ni dia tak apa nak serak sangat, tuan-tuan. Boleh? Okey. Boleh tukar. Boleh Tak tukar. boleh bangun dah. Atas kan? Tutup atas ya. Dia tak pakai telekung, dia tak pakai kain sarung. Dia tutup atas saja sehelai kain. Punggung semua terbuka. Biasa orang perempuan panggil orang lelaki ke perempuan kan? Orang lelaki kan. Dia akan panggil orang lelaki. Mana suami dia, panggil suami dan anak-anak. Kadang-kadang suami tengok anak-anak ada. Mari tolong dia bujang. Kawan. Tolong bujang. Kita tolong tak tuan-tuan? Confirm kita tolong. Tentu kita akan tolong sebab nak tolong kat jenazah. Tapi tuan-tuan perasan tak jenazah ni tadi tak berlapis? Kita hukum dia macam mana? Kita batal semayang, haram hukum kita. Kita haram kan? Sebab bukan mahram kita. Sebab itulah kalau saya punya kelas dengan rumah, jenazah perempuan daripada tempat mandi kita akan siap pakai kain sarung, siap pakai kain telekung. Daripada tempat mandi, tak ada kapas dalam tak apa. Tak ada kapas tak apa. Tutup dulu. Nanti nak panggil siapa-siapa angkat, paling tidak dia ada lapis sehelai kain dah. Sekurang-kurangnya. Mana aurat dia pun tertutup. Paling tidak kaki lah nampak ujung sikit. Muka nampak. Tapi rambut dia tetap kita dah tutup sebab kita dah pakaikan telekung. Dan pakaikan kain sarung. Kain sarung guna kain sehelai. Bukan suruh sarung macam ni tak. Pakai kain sehelai. Kain kapan kita ambil. Habis mandi, ngiring. Letak sebelah sini. Dah tutup sikit. Selit belah sini. Nanti bila tolak belah sini, yang sebelah sini kita angkat. Selitkan. Kita selit. Tarikkan ni. Tarikkan yang ni, cantum. Macam orang perempuan pakai kain batik kan. Tarik, selit. Dah, cukup. Itu. Jadi kalau lepas ni, kalau kita angkat pun, tak berlaku. Ada lapik. Berapa orang? 2 orang tak cukup tuan. Cari seorang lagi, 3 orang ke 4 orang pun boleh. Boleh? Okey. Pastikan nak letak ni, tuan nak letak jenazah, pastikan kepala di sini. Pastikan tepat kepala dia. Okey, nak angkat siapa dia? Angkat mai kat sini. Mai kat sini bagi. Asal sambung. Ambil belah mana tak apa. Jangan buat pegang dua belah, pegang sebelah. Mana duduk sebelah jenazah saja. Kaki dah. Untung pegang kaki ringan, tak kaki. Apa pegang Baik. Okey, bagi sambut. Sambut, tuan sambut. Tuan yang sambut. Tuan yang sambut. Letak elok-elok. Okey. Ngam. Cantik. Cantik ya, tuan. Itu. Okey. Okey, biasanya jenazah ni dia ada kain kan. Kain tu jangan buka lagi tuan-tuan. Buka selok sikit kaki terus bubuh kapas. Ni pun terus bubuh ni. Jangan letak. Satu duduk kapas dulu, kapas kain jangan letak ni. Kapas tu naikkan.
Biasa kain tu jangan terus buka dulu, Okey ni tarik ni. Tarik jubah. Alhamdulillah Karim. Sana tu tarik sampai bawah jubah dia. Kain ni kapas boleh angkat. Angkat semua. Kapas tu pulang kain tu. Ini sekali ya. Semua sekali semua itu Kain tak apa. Jangan tarik Jangan tarik. Kalau jenazah betul keluarkanlah. Panas. Okey, ni panas Bang tahan sikit bang ya. Time ni panas sedikit. Kapan? Tadi kat balik hutan. Tadi dah ada ketingkat. Angkat sikit. Ni kalau ni kita angkat. Tu masukkan kapas. Tarik. Okey dah. Nanti tak boleh bantal tak? Tak payah. Tak payah. Okey. Kalau tuan-tuan nak pakaikan kopiah, silakan. Boleh juga. Boleh. Ini serban dia. Serban. Ini serban dia tuan. Bersih jenazah. Mata tu kata Okey, yang ni tuan. Yang ni selit je tuan. Angkat sedikit, selitkan saja. Itu serban. Itu saja tuan. Okey. Rangkapan lagu mana tuan? Kaki sana bawah lebih banyak tak? Okey, mula-mula sini dulu. Jubah dia kan. Pastikan tangan dah kiam elok dah. Okey, ni lipat dulu. Sekejap. Ni lipat dua, lipat tiga ni. Ini lucu tiga. Baju dia. Baju dia. Buat betul bagi cantik. Bagi nampak kemas. Sekali lipat ya. Lipat sekali tadi. Mana? Okey, lipat sekali tadi. Okey, cantik. Yang ni angkat. Okey, yang sana rapatkan kaki, yang tu kalau boleh selit bawah, selitkan bawah. Kalau boleh selit bawah kaki, selit bawah kaki. Kanan dulu macam ni kita tak lah. Okey, dia paling kalau biasanya kita akan buat kiri dulu lah. Kiri kanan boleh. Kiri kanan kiri kanan boleh. Paling mudah kiri kanan je. Paling mudah tuan-tuan. Okey. Ni selitkan bawah dia tu. Hujung sana tu cuba selit. Kalau boleh selit, tak boleh selit tak apa. Kadang-kadang badan besar tak boleh selit. Kalau badan kecil boleh selit. Okey, yang ni saya tunggu di hujung ni ya. Cuba saya tak tutup ya. Ada soalan ke? Ada. Orang lain. Okey, ni. Okey, tu. Selitkan masuk bawah. Selit masuk bawah. Hujung sana jangan lepas. Abang pergi duduk hujung sana seorang. Tarik. Ini saya pergi duduk hujung sana seorang. Abang duduk hujung sana. Oh, dipegang. Duduk situ. Jangan pijak kain tu sudah. Begitu baru nampak dia cantik. Okey, bagi tegang elok-elok, bagi masuk bang sakit sikit bang Okey. Tarik ke bawah. Okey. Selit bawah. Selit bawah yang tanah tu tarik. Ni. Jadi okey, boleh tak apa, letak tak apa. Letak. Tak apa, lepas tak apa dah tu. Di sini saya tak tutup, kau dah lemah dia. Jadi saya tak tutup. No, sana selesai sana dulu. Sana. Selit bawah. Selesaikan yang titik. Okey, lagi. Kiri kanan. Okey, yang sana cuba tarik. Hujung sana tarik. Kenapa tak lu? Tak mau biar situ. Okey, yang ini tuan-tuan, yang last ni saya tak mau buat kiri kanan. Saya nak suruh tuan-tuan cantum dua-dua ni. Cuba cantum sama tengah. Cantum dua-dua dulu. Lepas kiri bawah tangan lepas. Okey. Ini gulung ke depan, yang sana gulung ke sana. Mana berlawanan lah. Berlawanan. Gulung sikit-sikit, jangan gulung besar-besar. Gulung macam ni, gulung sikit-sikit. Okey. Okey, gulung. Angkat dah sikit bagi dia sama rata. Ni sama rata, bagi sama rata. Bagi sama rata. Boleh dah. Tahan lah. Ikat kuat ni tuan. Ikat kuat, tarik lagi kuat. Okey. Simpul jangan simpul mampu tuan lah. Orang tak kata lah. Simpul mampu. Jangan simpul mampu. Ini saya buat kalau jenazah betul tuan-tuan. Biasanya di siap sana, sini kita tak tutup. Bagi keluarga datang ziarah dulu. Hak mana nak cium. Yang cium yang mahram. Ustaz, saya tunang dia. Lesen L. Boleh naik motor seorang-seorang. Tak boleh naik berdua. Lesen L. Dia tak boleh cium. Ustaz, saya sepupu dia Ustaz. Rapat daripada kecil main. Daripada kecil lelaki yang perempuan. No, tak boleh. Ustaz, saya abang ipak dia. Meninggal ni adik perempuan saya.
Saya abang ipar. Tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Yang boleh yang mahram sahaja. Adik-beradik, mak ayah ke atas. Mak ayah ke atas Nenek, datuk. Mak sekali dengan anak buah. Mak saudara boleh? Tak boleh? Tak salah. Mak saudara boleh. Sebab tak batal semayang, tuan-tuan. Dengan mak saudara tu peluklah, ciumlah tuan-tuan macam mak kita. Tak apa. Tak ada masalah. Daripada lelaki kita Terbatal macam mana? Jenazah tak apa dah. Jenazah tak apa. Kita hak hidup. Kita hak hidup mati. Mati. Batal. Kita hidup batal, tuan-tuan. Mati tak ada. Tak ada apa dah. Dia putih. Dia dah putih dah. apa habis itu mata Rin. Kalau dia tercium pun itu. Bukan tercium, sengaja cium. Mana mayat tak ada. Tak ada apa. Mayat tak ada. Tapi biasanya yang cium ni semua yang tak batal wuduk. Semula jadi kita menangis, ketawa. Kalau keluar air mata tu biasa. Cuma bila jatuh atas ni jadi comot tu saja, tuan-tuan. Jadi comot. Jadi comot tu saja. Pakai masa bila? Celak waktu kita habis kapan. Boleh pakai celak. Kalau tuan-tuan nak buh minyak wangi, kadang-kadang ada setengah tempat dia siap tulis sini Allah Muhammad. Mana-mana lah, tuan-tuan. Saya tak buat dah tu, tak buat, tuan-tuan, tak payah buat. Buh minyak wangi atas ni, tuan-tuan. Kita nak bagi wangi di kain kapan ni tadi. Bagi wangi supaya orang datang depa tak fikir macam-macam, tu saja. Tapi mayat tetap tak bau wangi, tuan-tuan. Mayat tetap tak bau wangi. Ikat gulung dulu. Gulung dulu sekali. Gulung dulu sekali. Cantik lagi sekali. Oh, dah siap Okey, cantik. Ikat. Dia nak buka dah, tak lagi. Lagi dah. Tinggal ke dia? Tuan-tuan, yang ni kalau tuan-tuan tinggal sampai besok pun tak boleh bangun. Mana dia buka? Atau pusat tadi tengah atau pusat. Kalau lelaki, imam kena duduk sini. Jadi imam kena duduk sini sikit. Jadi tuan-tuan, bila kita pergi mana-mana tempat, ini kita cerita ilmu. Kita datang kebetulan dia pun dah nak angkat takbir. Kita tak tahu jenazah ni lelaki ke perempuan. Tuan-tuan pergi tengok imam. Tengok sat imam. Kalau ada ruang lagi tepi sana, tengok imam. Imam duduk hujung. Nampak imam duduk lelaki. Kita tahu bila hujung automatically lelaki. Duduk tengah automatically perempuan. Allah Ta'ala. Selesai. Yang kita nak baca sahaja aku semayangkan jenazah lelaki ini 4 kali takbir mengikut imam fardu kifayah, mengikut imam kan Allah Ta'ala. Itulah makna lafaz, tuan-tuan. Makna lafaz yang kita niat, saya nak semayangkan jenazah ini kan Allah Ta'ala. Ini tu kalau kita bahasa Melayu, ini tu dia lelaki, dia perempuan. Ini cuma dalam bahasa Arab dia tukar haza pada ha-zihi. Okey, kita nak semayang lelaki sekarang ni dah. Okey, kita nak angkat takbir. Kita angkat takbir Allah Akbar. Ada berapa rakaat, tuan? Tanya orang dah. Tuan? Okey, boleh mana? Okey, kita nak takbir pertama. Ni, niat dah, tuan. Saja aku sembahyangkan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Kalau kita imam ni, anak dia, saja aku sembahyangkan jenazah ayah aku kerana Allah Ta'ala. Boleh, tak ada masalah. Nah? Okey, Allahu Akbar. Kita takbir yang pertama. Okey, takbir pertama. Sama-sama dah. Okey, Allahu Akbar. Takbir yang pertama. Takbir pertama kita boleh baca suratul Fatihah macam biasa sampai habis. Tuan-tuan, okey, takbir yang kedua lagi sekali Allah. Kita baca selawat kepada Nabi. Paling kurang selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad pun boleh, mana-mana pun boleh. Cuma kalau yang panjang je ialah selawat yang akhir. Cuma kadang-kadang setengah orang dia tak duduk tahiyat akhir, dia tak boleh nak baca. Kadang-kadang dia bela. Jangan duk pening-pening, tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bela. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai imam takbir lagi. Sampai imam takbir kali ketiga. Dan imam pun takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Bila takbir kali ketiga ni kita baca satu doa. Allahumma fil lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Saya tak pernah sembahyang jenazah. Umur-umur saya tak pernah sembahyang. Panjang sangat. Ada tak yang pendek lagi? Ada. Allahu Akbar. Allahumma fil lahu warhamhu. Boleh? Allahumma fil lahu warhamhu. Ya Allah, kamu ampunkan dosa dia, rahmati dia ya Allah. Allahumma fillahu warhamhu. Allahumma fillahu warhamhu. Sampai bila? Sampai imam takbir yang ketiga. Kan takbir yang keempat. Tak boleh juga. Dia boleh sebut Allahumma fillahu
Allah maghfirlah. Bolehlah, ya Allah aku ampunkan dia, ya Allah ampunkan dia, boleh, tak ada masalah. Kemudian yang keempat, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau kita pandai boleh baca doa dia. Doa dia, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Boleh sambung sampai panjang lagi ataupun setakat itu saja pun boleh. Sembahyang saja. Daripada kita duduk luar tak buat apa-apa, lebih baik main sembahyang. Dapat juga pahala, tuan-tuan. Okey, bila dah habis saja tuan-tuan, boleh terus bagi salam, lepas bagi salam kita doa sedikit, nak doa boleh, tak doa pun tak apa, tapi doa lah sedikit ada. Habis doa terus bawa buat. Cuma tuan-tuan, yang kita memang saya tak buat dah tuan-tuan. Saya tak buat. Bila kita kata apa yang kita saksikan pada jenazah ini, mana saksi tu kita tengok dia, mana kita tahu dia hidup, kita kenal dia ni orang mabuk, kaki minum. Kita pun tak apa tuan. Saya harap. Cuma kalau nak sebut juga, dah biasa sebut. Marilah sama-sama kita doakan mudah-mudahan jenazah ini beroleh keberkatan dalam kematiannya. Jadi yang lain amin je lah, ataupun lain insya-Allah mudah-mudahan Allah. Itu saja tuan. Mohon doa pada Allah. Cuma kita apa kita saksikan atas jenazah ini baik, kita kata. Kita tahu dah dia meninggal atas perut lacu, contoh. Meninggal dalam keadaan maksiat dah. Kita kata dia baik lagi. Kita tahu dah itu antara dia dengan Allah lah tuan-tuan. Tapi kita saksi ni macam mana tuan-tuan? Gitu. Dia bukan syariat, adat saja. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت